Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir dari Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-10. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat yang ke-6 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Maksudnya, mereka membantah kamu mengenai kebenaran berperang setelah nyata kepada mereka kemenangan yang kamu janjikan. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab-sebabnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat yang ke-6 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa sebahagian daripada orang beriman telah membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai satu urusan yang benar, iaitu memerangi pasukan tentera Quraisy yang datang dari Mekah. Sedangkan mereka hanya memfokuskan perhatian untuk menghalang kafilah Abu Sufyan yang datang dari Syam. Mereka membantah perancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahawa jumlah pasukan tentera Islam tidak ramai dan sumber bekalan yang dimiliki juga terbatas. Ketika diperintahkan untuk memerangi pasukan tentera Quraisy yang datang dari Mekah, ramai di kalangan orang beriman berasa takut dan mereka juga berasa seperti dibawa menuju kematian. Mereka seolah-olah melihat kematian sudah berada di depan mata akibat kalah dalam peperangan. Manakala Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah dalam mentafsirkan ayat yang ke-6 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa dalam perbincangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya sebelum keluar menghalang kafilah Abu Sufyan yang datang dari negeri Syam, baginda menyampaikan berita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan salah satu daripada dua perkara, iaitu orang beriman akan menguasai kafilah Abu Sufyan ataupun menang dalam peperangan di Badar. Namun demikian, sebahagian daripada orang beriman tetap enggan berperang dengan pihak musuh. Maka ayat ke-6 ini diturunkan untuk membicarakan mengenai peristiwa ini. Ayat ke-6 ini merupakan huraian yang membuktikan bahawa berlakunya peristiwa. Sebahagian daripada orang beriman berasa berat hati dan tidak senang, seperti mana yang telah disebutkan dalam ayat sebelum ini. Sebahagian daripada mukmin membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebenaran, iaitu keperluan untuk keluar menghalang kafilah Abu Sufyan selepas ia nyata, iaitu selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita bahawa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kejayaan, sama ada berjaya merampas barang dagangan kafilah atau menang dalam peperangan. Perasaan berat hati dan tidak senang sebahagian daripada orang beriman itu
seolah-olah sama jika mereka dihalau oleh satu kekuatan yang tidak dapat mereka elakkan, di mana ia menuju ke arah kematian dalam keadaan mereka dapat melihat sebab-sebab kematian itu. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab memetik pandangan daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama Mesir yang terkenal dalam bidang tafsir Al-Quran, serta digelar sebagai Mujaddid Islam abad ke-20 dan da'i sejuta ummah, di mana beliau menyatakan bahawa sikap sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggan keluar bagi menghadapi musuh itu ialah sifat manusiawi. Menurut beliau, seseorang yang akan keluar pergi berperang sudah pasti dapat menjangkakan kemenangan dalam peperangan. Ini kerana jika tidak demikian, maka sudah tentu risiko yang bakal dihadapinya adalah sangat berbahaya. Ketika itu, jumlah kaum muslimin sangat kecil dan kelengkapan perang mereka juga terbatas. Bahkan mereka hanya mempunyai 2 orang penunggang kuda perang saja. Tujuan mereka keluar juga ialah untuk menghalang kafilah Abu Sufyan dan bukannya untuk berperang melawan musuh yang jumlahnya besar. Menurut Mutawalli Asy'arawi lagi, perasaan berat hati dan tidak senang tersebut bukan kerana keengganan mereka dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi ia disebabkan kerana mereka menggunakan kayu ukur dan logik akal manusia. Mereka menyedari bahawa kekuatan mereka tidak seimbang dengan kekuatan musuh. Syekh Mutawalli Asy'arawi menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala berkehendak membuktikan bahawa jika mereka pergi menghalang kafilah Abu Sufyan dan berjaya merampas harta dagangan, maka mereka akan dianggap sebagai perompak kerana ketika itu jumlah mereka melebihi 300 orang. Sedangkan jumlah anggota kafilah Abu Sufyan pula hanya 40 orang saja. Dan sudah tentu pasukan tentera Islam akan menang. Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya kaum muslimin mencapai kemenangan menghadapi musuh yang besar jumlahnya yang turut disertai oleh tokoh utama kaum musyrikin Mekah. Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahawa perintahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar menghadapi kaum musyrikin adalah perintah yang hak, perintah yang benar. Huraian Mutawalli Asy'arawi ini sangat munasabah dan perlu juga diingatkan bahawa ayat ini mengecam sebahagian daripada orang beriman yang berat hati dan tidak senang tersebut. Kecaman terhadap sebahagian daripada orang beriman ini perlu dikaitkan dengan kualiti keimanan mereka. Ini bererti ketika itu mereka belum lagi mencapai darjat tertinggi daripada kesempurnaan iman. Manakala sebahagian lagi daripada orang beriman yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyokong pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dari awal lagi serta tampil membakar semangat untuk pergi berperang, maka mereka itulah yang wajar dianggap sebagai mukmin sejati yang sempurna imannya. Syekh Mutawalli Asy'arawi menilai bahawa perasaan berat hati dan tidak senang yang dimaksudkan tersebut adalah berkaitan dengan keterlibatan dalam peperangan dan selepas orang beriman mengetahui kehadiran musuh di Badar. Manakala Tahir Ibnu Ashur, iaitu seorang ulama yang masyhur dalam bidang tafsir Al-Quran dan maqasid asy-syariah dari Tunisia, berpendapat bahawa perasaan berat hati dan tidak senang yang dimaksudkan tersebut ialah ketika orang beriman masih berada di Madinah dan membincangkan sama ada perlu keluar menghalang kafilah Abu Sufyan ataupun tidak. Walau bagaimanapun, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahawa pandangan Syekh Mutawalli Asy'arawi adalah lebih tepat. Lebih-lebih lagi dengan adanya ayat ba'dama tabayyan yang bermaksud selepas nyata buat mereka, iaitu kejayaan yang akan mereka capai
Kejayaan tersebut menjadi nyata selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan salah satu daripada dua perkara, iaitu sama ada kemenangan dalam peperangan ataupun berjaya menguasai kafilah Abu Sufyan. Oleh kerana kafilah Abu Sufyan telah selamat tiba di Mekah, maka sudah tentu perkara yang menjadi nyata seperti mana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kemenangan menghadapi musuh dalam peperangan. Selain itu, perbezaan lain antara kedua-dua tokoh ulama tersebut ialah Syekh Tahir Ibn Ashur berpandangan bahawa jumlah kafilah Abu Sufyan ialah sekitar 30 orang, manakala Syekh Mutawalli Asy'arawi menyatakan bahawa jumlahnya 40 orang. Dalam kitab Sirah Ibn Hisham dinyatakan bahawa kafilah tersebut mempunyai 30 atau 40 orang daripada kalangan kaum Quraisy Mekah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-6 surah Al-Anfal. Menurut pentafsiran oleh para ulama, apabila direnung dan diperhalusi, ayat yang ke-6 ini berkaitan dengan bantahan sebahagian daripada orang beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keperluan untuk keluar menghalang kafilah Abu Sufyan selepas ia nyata, iaitu selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita bahawa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kejayaan sama ada berjaya merampas barang dagangan kafilah ataupun menang dalam peperangan ke atas pihak musuh. Perasaan berat hati dan tidak senang sebahagian daripada orang beriman itu, seolah-olah sama jika mereka dibawa oleh satu kuasa paksaan yang menuju ke arah kematian, dalam keadaan mereka dapat melihat sebab kematian itu, iaitu kalah dalam peperangan menentang musuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, ada di kalangan orang Islam yang masih tidak mahu melaksanakan perintah Allah, walaupun sudah dijanjikan dengan ganjaran pahala dan syurga. Mereka tidak mahu menunaikan kewajipan yang diperintahkan. Bahkan ada yang membantah perintah kewajipan tersebut dan terus melakukan perkara mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ialah ibadah mengeluarkan zakat harta maliyah yang diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang memenuhi syaratnya seperti sempurna milik, cukup haul dan nisab. Ada di kalangan orang Islam yang tidak mahu mengeluarkan zakat harta walaupun telah mengetahui kewajipannya dan memenuhi syaratnya. Mereka berasa berat hati dan tidak senang untuk mengeluarkan zakat harta yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana takut harta mereka semakin sedikit dan berkurangan. Apabila ada seruan yang mengajak mereka untuk mengeluarkan zakat harta, mereka membantah seruan tersebut dan enggan mengeluarkan zakat harta. Bahkan mereka memberikan banyak alasan, sedangkan ibadah mengeluarkan zakat harta merupakan suatu kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 56, wa aqimus salah wa atawuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kamu kepada Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 34 sehingga 35 yang bermaksud orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah dengan mengeluarkan zakat, maka khabarkanlah kepada mereka tentang balasan azab siksaan yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari di mana emas dan perak itu dibakar dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi, rusuk dan belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu telah simpan untuk diri kamu sendiri, maka rasakanlah azab siksaan daripada apa yang kamu simpan itu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah,
antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat yang ke-6 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap orang Islam hendaklah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun berasa berat hati dalam melaksanakannya, kerana setiap perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah pasti mengandungi hikmah dan kelebihan, bahkan diberikan ganjaran pahala serta kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Kedua, setiap individu Muslim perlulah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya dengan ikhlas, sabar, redha, tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang bantahan dan pertikaian. Perkara ini dapat menjamin kesempurnaan iman, kesahihan ibadah dan kesucian hati dalam jiwa seseorang Muslim. Sidang pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.